Surga dan neraka. Sekarang tajuk saya yang ke-9 ialah surga. Surga adalah rumah yang tetap selama-lamanya bagi seorang Muslim, iaitu Muslim dan Muslimat, Muslim lelaki, Muslimat perempuan. Surga adalah Darul Naim, Darul Aman, negeri yang dinikmati Allah. Kemudian negeri nikmat, negeri yang paling aman. Disediakan mereka yang menjunjung titah perintah Allah. Mana dia? Yang mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu dapatlah tawaran surga. Surga diawasi oleh malaikat Ridwan. Di surga tu ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi dia? Ialah malaikat Ridwan. Neraka diawasi malaikat Malik. Sifatnya berlainan dengan sifat menjaga neraka. Ridwan ni luarnya lemah lembut, suka senyum, dia tak marah. Berarti Malik muka dia bengis. Marah. Malik ni bengis dan marah. Kemudian surga ni ada tingkatan-tingkatan dia. Pintu surga tu ada 8. Pintu surga ada 8. Pertama, pintu syahadah. Kedua, pintu solat sembahyang. Ketiga, pintu puasa. Keempat, pintu haji. Kelima, pintu keyakinan, iaitu jihad. Keenam, yang ketujuh ialah pintu silaturahim. Yang ke-8 pintu sedekah. Saya ambil satu persatu dululah. Pintu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita dah syahadah macam ini, jangan percaya lain daripada Allah. Kita hanya berserah pada Allah sebab kita dah mengaku. Jangan tak payahlah nak kena mandi 5, 30 biji, 70 biji. Mandi air pergi masjid, tak payah. Kita minta daripada Allah. Kemudian pintu puasa, pintu solat. Pintu solat ni iaitu sembahyang. Sembahyang tu penting dalam hidup. Sembahyang dengan kerja, mana lebih penting? Sembahyang, betul. Sembahyang dengan kerja lebih penting sembahyang. Bagus. Kalau gitu bagus. Tapi kadang-kadang ni kerja lebih penting, makan lebih penting, sembahyangnya jatuh kedua. Kalau ikut dalam sini, sembahyang tu lebih penting. Jadi kerja tu sampingan. Sembahyang tu adalah tugas kita dengan Allah. Sebab kita sebelum naik ke dunia dulu, kita dapat janji mengaku dirinya hamba Allah. Sembahyang dipentingkan. Contohnya, kita selalu tunggu azan ke azan tunggu kita? Kita tunggu azan ke azan tunggu kita? Kita tunggu azan ke azan tunggu kita? Saya sampai sini seorang belum ada. Itu maknanya azan tunggu kita. Kalau kita tunggu azan sebelum pukul 6.55 dah penuh ni surau. Sebab tu saya tanya berulang-ulang kali, kita tunggu azan ke azan tunggu kita? Azan tunggu kita, bukan kita tunggu azan. Jadi sembahyang itu adalah penting. Contoh paling senang, katakanlah kita nak makan, dah waktu sembahyang, makan dulu ke sembahyang dulu? Makan dulu. Makan dulu kalau dah ada makanan. Kalau tak ada makanan, sembahyang dulu, baru makan. Itu cara dia. Puasa, pintu puasa ni maknanya puasa mana? Puasa fardu. Puasa fardu tu ialah sebab Nabi ada menyebut daripada 1 hingga 10, daripada 11 hingga 20, daripada 20 hingga 21 hingga 30, ada dia punya kelebihan. Yang paling penting iaitu 21 hingga 30 tu. Kerana apa? Kerana kalau seseorang yang puasa tidak dapat keampunan daripada Allah, ada harapan dia masuk surga kan masuk neraka? Masuk neraka. Satu pertama 1 hingga 10 ada kelebihan, daripada 11 sampai 20 ada kelebihan, daripada 21 sampai 30 ada kelebihan. Sebab apa? Daripada 21 hingga 30 tu kalau tak dapat pelepasan api neraka, celakalah. 21 hingga 30 tu ialah pelepasan daripada api neraka. Daripada 1 hingga 10 tu dapat rahmat Allah. Daripada 11 hingga 20 tu dapat keampunan Allah. Daripada 21 hingga 30 tu pelepasan daripada api neraka. Itu puasa. Puasa apa tu? Puasa fardu. Begitu juga pintu haji. Maknanya haji itu perlu dilaksanakan. Bagi siapa tu? Bagi orang yang ada kemampuan. Mana kemampuan? Duit ada, keadaan aman. Contohnya sekarang ni kemampuan kita untuk pergi tak dapat. Sebab apa? Kenderaan kapal terbang tak ada. Ataupun kapal terbang ada
kerajaan kita tak benarkan untuk ke sana, ataupun sekarang kerajaan Saudi Arabia dah benarkan tapi kerajaan kita belum benarkan, itu namanya tak ada kemampuan, tak ada tenaga untuk ke sana. Kemudian pintu keyakinan, apa-apa yang kita buat serah pada Allah. Kita bekerja tapi doa kepada Allah. Usaha tanam pokok, usaha yakin yang pokok tu hidup daripada Allah, pokok tu menghasilkan buah daripada Allah. Kita sakit makan ubat, itu usaha, tapi kesihatan itu daripada Allah. Pintu jihad, mana dia jihad? Jihad ni kita bekerja tu jihad. Datang kemari ni jihad. Daripada rumah datang ke surau ni namanya jihad. Kemudian yang mencari kerja, kemudian yang cari nafkah, pagi-pagi lepas sembahyang subuh sarapan pergi kerja, tu namanya jihad. Syaratnya ada sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh sarapan pergi kerja, itu jihad. Lepas sembahyang subuh sarapan tanam pokok. Tanam pokok apa tu? Pokok kelapa ke pokok apa? Itu namanya jihad. Kemudian lepas sembahyang subuh buat sarapan, kita basuh baju, itu jihad. Kemas rumah, itu jihad. Tapi kalau tak sembahyang namanya jahat. Lepas sembahyang zuhur buat kerja, itu namanya jihad. Tapi tak sembahyang zuhur buat kerja namanya jahat. Asal yang tak sembahyang tu jahat lah. Tapi orang tak sembahyang ni sebenarnya rugi dia 15. Dalam kitab tu mengatakan orang yang tak sembahyang dapat 15 kerugian. 6 semasa hidup, 3 semasa nazak, 3 lagi semasa dalam kubur, 3 lagi semasa bertemu Allah. Mana dia yang orang yang tak sembahyang tu rugi? Satunya tu ialah, saya ambil salah satunya, segala doanya tak Allah Ta'ala tak terima, tak sembahyang. Kemudian amal-amal yang dibuat tak ada pahala. Walaupun dia sedekah tak ada pahala. Walaupun berikan baju isteri tak ada pahala. Walaupun berikan makanan untuk anak tak ada pahala, sebab dia tak solat. Tadi saya dah sentuh masalah puasa dan haji. Begitu juga jihad tadi dah sentuh. Yang kelima, pintu silaturahim. Yang keenam, pintu yang keenam, pintu jihad dah. Ya. Kemudian yang ketujuh, pintu silaturahim. Jangan sampai kita tak bertegur. Sebab apa? Nak masuk surga yang terakhir sekali ialah silaturahim. Sembahyang bagus, puasa elok, haji pun ada, yakin pada Allah, semuanya berjihad serah pada Allah, tapi tak bertegur antara satu sama lain sesama Islam, maka orang ini tak ada harapan masuk surga. Jangan bermusuh-musuh, berpanjangan sesama Islam, takkan masuk surga. Ini dah syarat ni nak masuk surga. Jadi pertama, saya ulang balik, syahadah, kedua solat, ketiga puasa, keempat haji, kelima yakin kepada Allah, keenam jihad, ketujuh silaturahim, dan kelapan pintu sedekah. Kita banyakkan sedekah ataupun banyakkan infak. Infak ni maknanya kita contoh duit kita masukkan dalam tabung yang bergerak, kadang saya nampak tu masuk tu infak nama dia. Sedekah tu gitu juga, nampak orang yang susah bagi sedekah. Sedekah tu siapa? Orang yang miskin. Orang kaya bukan sedekah, hadiah. Kita beri kepada orang kaya namanya hadiah, beri kepada orang miskin namanya sedekah. Keluarkan daripada sebahagian daripada harta namanya zakat. Ya? Buat sesuatu perkara yang baik, sama ada dengan wang ringgit ataupun tenaga ataupun harta ataupun apa-apa, makanan dan sebagainya, beri pada orang, tu namanya infak. Infak ni tujuannya adalah untuk mendapatkan taman-taman surga. Apa makna dalam bahasa Melayu surga? Dalam bahasa Arab dia apa? Dalam bahasa Arab dia jannah. Ya? Melayunya surga, bahasa Arabnya jannah. Apa makna jannah? Surga. Pusing nanti. Apa makna surga? Jannah. Apa makna jannah? Surga. Sampai 4 tahun pun tak habis. Jannah, surga. Surga, jannah. Jannah tu maknanya, kalau orang dalam sini maksudnya gila. Jannah tu majnun, jangan gila. Siapa apa maksud gila di sini? Siapa nakkan surga mesti gila buat ibadah, gila sedekah, gila infak baru dapat surga, gila jihad baru dapat surga. Kalau sambil lewa tak dapat. Sebab tu jannah tu maknanya gila ataupun majnun. Jangan asyik apa tu jannah surga, apa tu surga jannah, sampai bila tak selesai.
Kemudian tingkatan surga. Tadi pintu surga ada 8 tingkatan surga. Tingkatan surga pun ada 8 juga dalam kitab ni. Satu daripadanya saya sebut dalam bahasa Melayu, ya. Tingkatan surga ada 8. Pertamanya surga Firdaus. Surga yang paling tinggi surga Firdaus. Sebab Nabi mensarankan kita minta surga Firdaus. Kedua Jannatul Ma'wa. Ketiga Jannatul Khulud. Keempat Jannatul Naim. Kelima Jannatul Adan. Keenam Jannatul Darul Salam. Ketujuh Jannatul Mazid. Ke-8 Jannatul Aliyin. Itu dia nama-nama tingkatan surga. Tapi Nabi suruh kita minta Jannatul Firdaus. Itu yang kita tinggi. Kemudian keimanan yang ke-10. Tadi yang ke-9, ni yang ke-10. Sebab pecahan iman tu ada 77 saya maklumkan tadi, baru nombor 10. Ialah kasih kepada Allah Ta'ala dengan mematuhi. Orang yang itu hendaklah kasih kepada Allah, mematuhi segala perintahnya. Maknanya mati pada segala perintahnya. Sembahyang jangan mengumpat, zakat jangan riak, puasa jangan nunjuk-nunjuk. Itu maknanya kita patuh. Tapi sembahyang boleh tahan, hari-hari sembahyang, sunat pun sembahyang, sembahyang hajat pun sembahyang, sembahyang taubat pun sembahyang, membawang pun boleh tahan. Itu tak mau. Itu namanya tak mematuhi. Kita kena kasih kepada Allah ialah semulia-mulia sifat dan setinggi-tinggi derajat. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita kena baca auzubillah, tapi elok kita baca bismillah, ya? Sebab apa? Setengah ulama baca auzubillah, bismillah tu adalah sunat muakkad, dituntut. Setengah ulama kata wajib. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Sadaqallahul azim. Mereka yang telah beriman sangat kasih kepada Allah, dan setengah daripada alamat kasih kepada Allah ialah mengikut jejak langkah Rasul. Jadi orang yang tanda kasih kepada Allah, ikut perintah Allah dan ikut jejak Rasul. Mana dia ikut jejak Rasul? Kita ni ikut jejak Rasul lah. Rasul lepas solat dia adakan tazkirah. Ni tazkirah ikut jejak Rasul ni. Itu namanya kita kena ikut. Itu namanya kasih kepada Allah, ikut jejak Rasul. Kemudian tapi zaman Rasulullah, sahabat-sahabat kalau dia tazkirah dengan Rasulullah, dia rapat-rapat. Kita ni umat-umat dia ni pasal ada mikrofon ni agaknya jadi jauh-jauh. Covid. Ya. Jadi tak Covid pun jauh, Covid lagi jauh. Itu sampai tak datang tu. Sampai tak datang, ya. Mengikut jejak Rasul. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepadanya, jikalau kamu kasih kepada Allah, hendaklah kamu ikut jejak langkah aku, nescaya Allah Ta'ala kasih kepadamu. Jadi kalau kita benar-benar kasih kepada Allah, kita kena ikut jejak langkah Rasul. Itu baru benar-benar kasih. Kalau cakap kasih kepada Allah je tak betul. Kita kena ikut jejak langkah Rasul. Apa yang Rasul-Rasul, kita ikut. Sunah-sunah dia kena ikut. Sunah-sunah dia satu daripadanya, kalau nak dapat pahala umrah dan pahala haji, saya nak bagi makluman, kalau nak buat, kalau tak nak buat, saya tak bagi tahu. Tak dapatkan pahala umrah dan haji. Nak buat ke nak dengar? Nak buat, bagus. Kalau nak buat, bagus. Kalau nak dengar je tak payah, menat aja. Menat saya catat dekat sini, menat aja. Kalau nak buat, lepas sembahyang fardu subuh, lepas sembahyang subuh, sarapan. Tak. Jangan berganjak daripada tempat dudukmu itu. Zikir ataupun baca Quran. Jelas? Buat amal-amal. Paling tidaknya istighfar lah banyak-banyak. Kemudian sampai waktu duha. Waktu duha sekarang ni, waktu duha pukul berapa? 7.25 dah duha. Sebab terbit matahari 6.53. Terbit matahari, kalau tak salah saya lah, itu dah nama dia waktu syuruk. Waktu syuruk tambah lagi 27 minit, maknanya waktu duha. Sembahyang duha 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Paling minimumnya 2 rakaat, yang eloknya 4. Kalau ikut Imam Syafi'i 8. Ajar selalu kalau haji sembahyang berapa rakaat? Tak terkira. Haji dengan ajar sembahyang duha tak terkira. Pasal apa tak terkira? Tak dibuat. Mana nak kira?
Itu dia. Apa yang disebut dalam Al-Quran, dia punya tadabbur dia, barang siapa solat sepatu subuh terus duduk di tempatnya, tak berganjak kecuali kentut dan sebagainya, berwuduk lah. Bukan kerana nak ambil susu biskut, tak ada, dia duduk hingga waktu duha, maka Allah Ta'ala beri pahala haji atau pahala umrah. Kenapa saya cakap macam ni? Saya mengajak hadirin hadiratlah, kalau ada kemampuan dan jiwanya tidak terpaksa, sebab saya amalkan cara ini sampai sekarang, sebab tu saya ngajak ya. Kalau pertanyaan belum dibuka, bab ni nak tanya. Kita sembahyang kat surau. Sampai surau. Lepas tu kita nak balik, kita bergerak tu. Ada ke duduk rumah? Tak mau, dia kena duduk kat situ juga. Ya. Kecuali bergerak kerana lutut penat, tukar gear, tak apa. Penat. Tak boleh. Ngeliat tak apalah. Tu dimaafkan. Kentut kena bangunlah pasal nak ibadah. Yang kau duduk kentut. Kalau duduk surau balik tak kira, tak boleh. Tak mau. Dia tak nak, di sini dia tak nak kita bergerak. Maknanya kita tu tempat kita duduk. Dapat pahala haji dan umrah. Jadi kalau dah macam itu, tak payah pergi haji. Pergi. Tak payah pergi umrah. Pergi. Ini di fadilat haji dan umrah. Buat macam tu ya. Kalau boleh. Lepas tu dah buat, tak payah sembahyang. Sembahyang lepas sembahyang subuh. Kalau sebelum sembahyang subuh buat 2 rakaat. Sebelum sembahyang zuhur 4 rakaat. Selepas zuhur buat 2 rakaat. Selepas maghrib buat 2. Selepas isyak buat 2. Kata Imam Tirmizi, dapat Allah Ta'ala sediakan kita rumah di syurga. Kalau boleh lah ya. Saya tak paksa pun. Apa orang tak payah makan ke? Tak payah kerja-kerja ke? Itu jangan timbulkan perkataan tu. Saya ni dakwah. Saya tak paksa. Pertanyaan belum dibuka. Ingat. Yes. Saya tak nak dengar. Jadi kalau kita hendakkan betul-betul kasih pada Allah, ikut perintah Allah dan ikut cara Rasul buat. Itu je lah. Saya tak paksa ya. Saya memaklumkan. Mudah-mudahan kita besok sama-sama jumpa di dalam syurga Allah. Tanda-tanda kasihkan Allah sebagaimana yang ditegaskan, iaitu kasihkan Al-Quran. Saya minta maaf. Tadi saya sebut dah, nak kasih kepada Allah mesti kasih pada Rasul, ikut sunnah-sunnah Rasul. Yang keduanya, tanda kasih kepada Allah mesti baca Quran. Bukan sembahyang aja, kena baca Quran. Sebab Quran mujizat yang dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, lamanya 23 tahun. Jadi kena baca. Ini tanda-tanda seorang kasih kepada Allah dalam kitab saya baca ni ialah lepas sembahyang ada baca Quran. Quran itu bukan tak banyak, sebab Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, hamba-hambaku yang tidak membaca Quran sekurang-kurangnya 8 ayat dalam hari itu adalah hambaku yang lalai. Ada orang lebih buruk pula, Ustaz, Fatihah tu lagi banyak Ustaz, 17 rakaat lagi banyak kali. Itu kewajipan. Dalam solat tak baca Fatihah, kau tak jadi apa? Ni baca lain daripada solat. Di sini baca Quran paling minimumnya 8 ayat. Seloknya ialah 100 ayat lah ya. Okey. Nak dapatnya kita harap kasih kepada Allah. Alamat kasih kepada Allah yang kedua ialah kasih kepada nabi-nabi, iaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda yang kedua, kita sayang pada nabi. Mana-mana tanda kasih sayang pada nabi. Sayang pada Nabi mengatasi sayang pada dirinya sendiri, mengatasi sayang pada anaknya, mengatasi sayang pada isterinya. Itu namanya kasih pada Nabi. Contohnya paling senang sekarang ini bulan Rabiul Awal kan ni. Sepatutnya kita banyakkan salawat pada dia. Tapi nak buat mandi Rasul, terpulang. Nak tunggu 12 bulan, tak payah. Dah boleh mula daripada 1 Rabiul Awal dulu. Sebab dalam kitab yang saya baca, setengah ulama menyambut Rabiul Awal ataupun 12 Rabiul Awal tu diragui, tapi ambil keputusan jumhur ulama 12, yang kata ada 8, yang ada kata 9, tapi jumhur ulama kata 12 tarikh lahir Nabi tu. Jadi ambil 12 lah. Bila nak buat tu, bila masa lah dalam Rabiul Awal kita banyakkan selawat, mana ngingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau boleh lah.
Tadi saya tunggu-tunggu juga. Lepas tu ada selawat sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ada, saya diam je lah kan. Tapi kalau buat, baguslah. Ini. Lepas dia, kita kasih kepada Nabi-Nabi. Nabi siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya? Kasihkan Nabi pula, kasihkan sunnahnya. Maknanya kasih sunnahnya, lepas solat, Nabi ada istighfar, ada zikir dan sebagainya. Kemudian perjalanan dia apa? Nabi suka berdakwah, Nabi suka tolong orang, Nabi suka merayu pada orang, mengajak kepada yang baik. Kemudian itu namanya kita ikut perjalanan dia. Dan kasihnya, sunnahnya mana dia? Kasihkan sunnah-sunnahnya, yakni perjalanan. Satu daripadanya sunnahnya, dia suka tolong orang yang susah. Nabi sifatnya pemurah. Ya, dia mencurahkan hartanya sehingga kan dia tak sedar, dia habis. Contoh paling senang, saya ambil dari catatan saya ini, iaitu Nabi sembelih seekor kambing. Kemudian Nabi pergi solat, diserahkan pada Aisyah. Aisyah bagi. Ada lagi kambing Aisyah, dah tak ada dah, tinggal kaki je. Kalau kita macam mana? Engkau ni nak ke buluh. Tapi Nabi kata, yang kaki itulah yang besok ada di akhirat. Yang disedekah bagi kita itu tak ada. Yang kaki yang kita yang tinggal kaki itu tak ada di akhirat, tapi yang lain semua ada di akhirat. Itu dia. Kemudian lagi sekali, saya ambil lagi bab yang keberapa? Sekarang yang keberapa yang saya dah sampaikan tu? Sekarang masuk yang ke-11. Yang 10. Ni 10. Kasih kepada Allah dah 10. Kasih kepada Allah dah 10. Tak apalah. Ni yang ke-11. Ya, masuk yang 10, ada lagi panjangan ni. Saya sambung lagi. Apa kata di sini? Betul, 10 belum habis lagi, masuk lagi. Siapa yang mendakwa 3 perkara tapi tanpa 3 perkara yang lain, kita mendakwa ni macam mana? Maka adalah ia telah berdusta. Kita mengatakan diri kita ni bagus, rupanya berdusta. Mendakwa 3 perkara tapi tak buat 3 perkara. Satu daripadanya dicap oleh Allah pendusta. Yang pertamanya, siapa mendakwa ia kasihkan Allah tetapi tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, itu namanya pendusta. Cakap kasih Allah tapi larangan Allah kita buat, itu namanya pendusta. Cakap tak serupa bikin. Siapa yang mendakwa ia kasihkan Nabi kononnya tetapi ia tidak kasih fakir miskin. Kita cakap ikut rasa sayang pada Nabi, tapi dengan fakir miskin menyampah, meluat, kedekut, marah, itu namanya pendusta. Sebab Nabi kasih kepada fakir miskin. Jadi orang yang sekasih pada fakir miskin ni adalah tanda-tanda dia kasih pada Nabi. Kita kasih tak pada orang miskin? Kasih tak pada orang fakir? Kalau kita kasih, itu tandanya kasihkan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad kasih kepada orang miskin dan orang fakir. Fakir ada lagi tak sekarang? Mungkin dia tak ada. Yang saya jumpa dulu satu paik koma. Dia tu memang fakir. Sebab dia tak ada suami sehingga dia meninggal dunia. Rumah dia tumpang. Pencen tak ada, kebun pun tak ada. Itu fakir. Tapi orang tu dah meninggal dah. Satu tu. Yang lain kebanyakan miskin lah. Kemudian kata dia di sini, ia pendusta. Yang ketiga, siapa yang mendakwa bahawa ia kasihkan syurga tetapi tidak menderma hartanya kepada jalan yang berkebajikan. Maknanya hartanya untuk poket dia sendiri, tak diinfak pun. Dia dapat duit tak diinfak langsung. Di sini bagus, saya tengok, saya perhati je, roda, kan ada kotak roda tu. Itu nama infak tu. Yang dimasukkan tu RM10, sebenarnya saham tu di akhirat. Itu tanam modal yang tak akan rugi. Infak yang itu tanam, jangan pula nunjuk apa kau? Undang. Tak payah, masuk aja. Itu infak. Kalau kita macam itu, ada sifat macam itu, itulah tandanya kita kasihkan surga. Itu tanda dia. Ya? Dia cakap nak surga tapi kedekut tak dapat. Yang ke-11, di bawah masuk yang ke-11. Yang 3 tadi itu memang sukar. Saya dah semak, saya dah baca-baca, memang sukar. Yang 3 tadi itu. Cakap tak serupa bikin lah, senang cerita gitu aja lah. Cakap tak serupa bikin. Saya ulang balik. Pasal apa saya nak bagi ingatan pada diri saya lah. Haji semua Hajah dah ingat dah. Saya ni kadang lupa, dia nak ingat balik. 3 perkara yang lain maka adalah ia telah berdusta.
Pertama, mendakwa diri dia kasihkan Allah tapi tidak meninggalkan larangannya. Betul je. Betul je, memang betul. Kita sembahyang, kadang-kadang makan, Allah kerasnya makanan ni. Dan menyumpah makanan dah. Kata Nabi, menghina makanan tu haram. Sedap makan banyak, tak sedap makan sikit. Tak percaya kat rumah, Haji Wan belikan syakap besar dah. Masak itu dia rasa. Yang suruh masak pun masak. Allah, tak berbaloi aku makan lagi. Dah, mana kasihkan Allah? Tak. Sebab dia menyumpah makanan. Kemudian yang kedua apa dia ingatkan ni, mendakwa dirinya kasih pada Rasul konon tapi benci kepada orang miskin dan sesiapa hatinya nampak orang fakir miskin dia timbul perasaan benci, merendah, menghina, itu namanya tak kasih pada Nabi. Tapi kalau kita simpati, si nasib dia ni, gitu. Ini yang saya nak beri kesedaran kat situlah. Tapi majoriti manusia memang macam gini. Sebab dia tak sedar diri dia daripada tanah. Dia kalau sedar diri daripada tanah, dia nampak orang yang susah, dia akan sedih. Kadang-kadang mengalirkan air mata. Majoriti manusia apa? Ramai. Bukan ada, memang ramai. Dia tak ada simpati tu, tak ada. Kebanyakan begitulah. Sebab tu ini saya pegang ni. Kalau saya buat ceramah, memang saya pasak ni supaya kita jangan sombong, kita jangan ego. Sebab kita asal daripada tanah, akan balik ke tanah. Yang ketiga, saya ulang balik, ni yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Siapa yang mendakwa dirinya kasihkan surga tapi kedekut, tak pernah sedekah, infak langsung tak ada, taik, kata orang taik hidung masin, roda kita lembu. Tak ada. Itu namanya tak kasihkan surga. Ini bukan saya, ini daripada hadis dan Al-Quran. Kenapa saya buat ni? Sebab pendakwah ni kena macam itu. Dia kena beri kesedaran. Paksa tak, tapi beri kesedaran aja. Yang ke-11, khauf, maknanya takut. Takut apa? Takut siksa Allah. Sekurang-kurangnya perasaan takut azabnya ialah dengan menegah diri dan menjauhkan daripada perkara kejahatan. Sebenarnya kejahatan ni di sekeliling kita. Kejahatan ni di sekeliling kita, sedar tak sedar. Contoh, kadang-kadang kita nak pergi masjid, jami' muar tu, pandang orang bagus tu, dia pergi apa, jogging. Dia jogging pakai tracksuit yang ketat tu kan. Ataupun lelaki pakai kain seluar ketat-ketat. Sekarang ni perempuan banyak pakai seluar ketat. Seluar ketat tu sebenarnya bukan menutup aurat, dikira tak tutup aurat kerana nampak susuk badan. Kalau perempuan nak pakai seluar, pakai yang longgar-longgar, lagi bagus. Saya suka sebab orang tanya, Ustaz, orang perempuan pakai seluar boleh-boleh, tapi seluar yang ketat-ketat boleh? Tak boleh. Seluar yang longgar. Kalau seluar ketat macam tianggul. Kalau lelaki yang pakai seluar ketat yang jogging kat tepi sungai tu, apa dia? Antara uga-uga dengan bola golf. Itu haram sebenarnya. Jadi juga perempuan pakai tudung, pakai pakai apa tu, telkung elok, bukan main telkung, bukan main lawa lah, ini telkung, pakai topi keleda. Kemudian baju dengan pendek, haram juga. Sebab nampak aurat. Ini tandanya orang yang ke sebelah ni takut, itu namanya tak takut dengan Allah. Itu namanya tak takut dengan siksa Allah, azab Allah. Sekurang-kurangnya perasaan takut itu azabnya ialah menegah diri atau menjauhkan daripada kejahatan. Maknanya perbuatan kita, perkataan kita, kemudian makanan-makanan kita, jangan minta maaf, jangan ada riba, jangan hutang tak bayar, curi orang punya, itu semua tu bukan tanda takut kepada Allah. Kemungkaran, mana kemungkaran? Minta maaf. Kemungkaran sekarang apa? Rasuah. Kerja patut pukul 8, masuk pukul 8, keluar 9.30, masuk lagi pukul 11. Itu kemungkaran. Sebab di situ ada sebut perkara yang halal campur yang haram, dipanggil apa? Syubhah. Saya baca dalam satu kitab di negeri Mesir, orang ni seorang pensarah. Dalam perjalanan dia pergi kuliah ke bangunan lain, ada orang tanya dia tengok jam, kemudian dia tengok 15 minit. Dia tak akan balik
kecuali dia tampal yang 15 minit yang digunakan bercakap. Itu namanya baru makanan halal. Kalau tak dipanggil makanan haram, iaitu syubhah. Maka itulah yang dinamakannya warak. Kalau kita jaga kemungkaran, jaga kejahatan kita jaga, jangan buat kemungkaran, jangan buat, maka itulah dinamakan dia warak. Kita tak nak tipu orang, kita tak nak rasuah, kita tak nak makan benda-benda yang mencuri, hutang tak bayar, itu dipanggil dia warak. Kemudian di sini meninggalkan pada perkara kesamaran, makna syubhah. Makna dia syubhah, kesamaran. Contoh paling senang macam ni. Minta maaf ya, saya minta maaf. Kita ada tak kadang pertandingan badminton atau pertandingan mancing, ada tak tu? Ada. Siapa nak masuk pertandingan bayar RM20. Siapa dapat johan dapat ni dia. Itu sebenarnya haram, termasuk judi. Saya minta maaf ya, saya minta maaf, jangan marah saya. Saya kena cakap. Kalau tak nak masuk pertandingan, siapa nak masuk percuma. Tapi hadiah ada orang sponsor. Jiwan sponsor hadiah kereta Porsche. Boleh. Tapi nak masuk bertanding tak ada bayar. Kalau nak masuk bertanding mancing bayar RM1,000. Masuk tu kan masuk. Siapa dapat hadiah pertama Porsche. Namanya juri. Minta maaf ya, saya minta maaf. Saya nak betulkan tu aja. Tak bayar, ada orang sponsor hadiah. Ini tak ada, itu namanya judi. Minta maaf ya, minta maaf. Saya minta maaf. Saya dah tahu, saya kena cakap lah. Orang nak benci-benci lah. Itu dah jadi adat pendakwah, memang dibenci dia orang. Memang dibenci dia orang. Sebab dah luar daripada naluri dia. Tak nak. Kita tinggalkan tu semua. Kemudian apa kita tak buat, namanya takwa. Yang tadi itu badminton siapa menang dapat dia ni, tapi nak masuk pertanding badminton kena bayar. Itu tak mau, judi, kemungkaran dibuat. Kalau dia punya itu semuanya dibuat dengan baik, ada orang sponsor hadiah, tak apa. Dipanggil dia takwa. Tadi dipanggil dia warak. Ya? Tak ada sebab nama dia warak. Sekarang ni tak buat yang haram, nama dia takwa. Dinamakan perkara-perkara suruhan Allah. Kemudian kita mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Semua tadi apa yang saya sebut tadi dia tak buat. Benda yang subhah, tipu orang, hutang tak bayar, mencuri, curi masa kerja dan sebagainya, dia tak buat. Semua dia tak buat. Maka orang dipanggil zuhud. Nak dapat taraf tadi, nak dapat zuhud, nak dapat takwa, nak dapat warak, itulah cara dia. Jangan kita tengok orang jiwan dalam contoh, tapi jiwan tak pun contoh aja. Dia jalan tunduk aja. Warak. Bukan warak tu, jalan tunduk. Warak tak macam itu tadi saya sebut tadi. Jangan kita tengok waraknya. Tak betul. Tu warak dia. Jangan haji tengok orang di jalan tunduk. Kita kata warak, tak. Tengok dalam kitab ni bukan tu orang yang warak. Dia ni bagus betul. Tak tengok haram, tapi kebah dia orang. Dan dia juga. No, yes. Ini ayat ni memang pedas. Memang pedas, ya. Pedas. Tapi saya terpaksa sampaikan juga. Sebab Haji Wan kata kita tukar tajuk, saya tukar pula ni. Membaca saya berulang kali saya baca. Pasal akidah, okey. Terpulanglah, yang dengar suka tak suka terpaksalah. Saya dengar. Mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan dia, dipanggil apa? Dengan perasaan ikhlas, dipanggil zuhud. Dipanggil zuhud. Kemudian amanah, apa yang orang cakap dia buat. Kemudian dia tak pernah tipu dan sebagainya, dipanggil sidik, yakni jujur. Jujur ni macam ini, contoh. Sampaikan air ni kepada mak awak. Dia sampaikan. Air ni tadi diminum air sikit. Awak mak kasi minum. Ni mak, air mak tak mak? Saya minta mak. Tak jujur tu. Tak jujur. Ni kalau jujur tak usik. Ni sampaikan duit saya pada dia. Apa tu? Ini sampai surat Quran itu. Dia tak tengok pun. Hantar. Itu namanya jujur. Tapi kalau macam ini, ni.
Katakanlah dia tinggal ni buah asam untuk betul sampai kepada mak aku. Tiba-tiba mak dia tak datang sampai sebulan. Buah asam dah rosak tak? Rosak. Kita makan. Kebetulan kita nilai. Itu lain. Kalau duit, benda-benda yang boleh tahan rosak, jangan dibuat. Biar dia berbulu, Tapi benda yang rosak boleh kita ganti dengan harga dia makan. Tak apa. Kita cakaplah nanti. Jujur. Dan apabila disebutkan perkataan jujur, maka termasuklah dalamnya sifat ketakwaan. Kalau kita dah ada kejujuran, itu baru dapat takwa juga. Tapi kalau kita tak ada kejujuran, tak ada. Tak masuk takwa. Kemudian ada di sini. Dan termasuk juga dalam ketakwaan, timbul dalam kewarakan. Kita dah takwa jadi warak. Sekejap ni. Tak, saya dah tak khusyuk nak sampaikan. Yang dengar pun dah cepatlah sikit, aku nak balik ni. Jujur. Jujur, okey. Firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul azim. Adapun mereka yang takut akan keagungan Allah dan kebesaran Allah dan menegah diri daripada hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Inilah dia penutup saya pada malam ini. Kalau kita nakkan surga Allah, apa yang kata Allah di sini? Tegah diri daripada ikut hawa nafsu. Takut dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, tegah diri pada hawa nafsu, sesungguhnya surga itulah tempat kembalinya. Sebenarnya ikut apa yang saya baca belum sampai, tapi dah ditegur. Tot tet kata dia. Lo nak pertanyaan ni? Nak tanya juga? Pertanyaan dibuka. Okey. Tapi alhamdulillah malam ni ramai. Saya suka. Kita pandang sikit. Ya? Kita pandang sikit. Kalau panjang sikit dah cukup. Kalau panjang lagi kata tambah. Panjang sikit dah cukup lah tu. Dah apa nak tanya ni? Dah ingat dah. Burn. Lagi tak ada. Tak ada. Sebenarnya gini aja lah. Macam mana nak ngelakkan kita supaya jangan tak takwa, tak zuhud dan tak warak. Jangan ikut hawa nafsu. Itu je. Nakkan dapat tu, jangan ikut hawa nafsu. Cukuplah. Itu dapat ni. Dia kata kunci dia kat situ. Jangan ikut hawa nafsu. Dapatlah warak, dapatlah takwa, dapatlah zuhud. Alhamdulillah. Sekarang ni dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku dah okey, boleh Waalaikumsalam. Tadi dengan yang dah mancing tadi, bayar RM20 kan. Tapi pengurusan kata RM20 itu adalah untuk pengurusan dan jamuan makan. Adakah kita bayar RM20 itu hukum dia haram? Apa tu? Hadiah tak ada. Ada disediakan. Ada disediakan. Dia ada orang sponsor ke duit daripada yang pungut? Biasa lebihan. Lebihan tu pergi hadiah. Haram. Dah aku tak ada ubah lagi. Habis. Kata awak tadi duit tu dipungut-pungut untuk makan. Tak apa. Hadiah ada orang sponsor. Saya terima. Sebab tu nama dia tak judi. Tapi kalau ambil, walaupun ada kereta tu dia ambil daripada ni RM10 aja. Dia masukkan ke sini. Tu haram. Tak ada maaf bagimu. Okay. Masalah hukum saya tak boleh tolak ansur. Jelas saya tak, itu aja dulu. Kita sambung lain minggu. Okey. Awal lagi tu belum kebulan. Saya dah dengar dua, Tok dan Titin. Jadi okey. Ajah tengah seronok dan benda ni macam mengingat ingatan pada kita. Memang sedaplah, saya pun suka. Sebenarnya yang saya baca dah atas lagi, tapi tak apalah. InsyaAllah panjang umur kita sambung lagi. Nanyaan dah ditutup. Judi juga. Sebab ada pertaruhan. Ada pertaruhan. Inilah tiap-tiap yang ada pertaruhan namanya judi. Kalau tak ada pertaruhan, contohnya kita katakan guru kita buat pertandingan badminton, kita kena keluar RM20, kita kongsi nak beli piala contohnya. Pada tu kita akan bagi. Kalah kemudian piala tak dapat kita. Judi juga. Asalkan ada motifnya kerana sesuatu tu judi. Tak boleh.
Saya minta maaf lah. Putar macam mana pun tak boleh pergi judi juga. Jadi alhamdulillah. Saya suka macam ini. Saya tak macam inilah. Saya tak macam ini. Jadi saya besok tak dengan Allah tak didakwa. Sebab hukum Allah kata Rasulullah, macam mana pahit pun kau mesti sampaikan. Saya sampaikan. Kau tak suka aku tak apa. Jangan Allah tak suka aku. Jelas ya? Okey. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Sebenarnya tasbih tadi ikut saya. Dapat kampunan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Azim. Kenapa ni ikut? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat rahmat Allah. Sebab tu kena tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.